Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so welcome to CS 110 for this semester to all of our new student, fresh student. Okay, hangat-hangat lagi. And then selamat kembali kepada para senior kita yang power, okay. Okay, yang diketuai oleh Abang Afnan kita, MyTech. Okay, so terima kasih juga diucapkan kepada semua pensyarah yang sudi meluangkan masa untuk join program kita pada malam ini. Okay, so anda untuk malam ni program, you all kena bayangkan macam ni tau. Sebelum ni kita buat dekat Dewan Besar sebenarnya. Okay, Dewan Besar dan semua student Part 1, okay, Part 3, Part 2 kalau ada kan. Berada di satu dewan, okay, yang dan kita bersama-sama lah duduk and then lecture ada sekali dan kita bagi taklimat lah. Okay, kita welcoming kita mengucapkan selamat datang kepada semua student-student baru kita. Okay, sebelum saya terlupa, KPP kita, Encik Sahara ni tidak dapat hadir malam ini. And then beliau menyampaikan salam kepada semua pensyarah dan pelajar-pelajar baru dan pelajar-pelajar senior kita. Okay. Okay, so tanpa membuang masa, saya mulakan. Okay. Okay, so tak kenal maka tak cinta. Okay, mungkin ada yang dah nampak gambar ni masa taklimat EDU 5.0. Okay, so kali ni saya nak you all hadap. Alamak, walaupun dia macam pecah sikit. Saya nak you all ingat sedikit wajah-wajah ini. Inilah wajah-wajah pensyarah yang akan sometime mengetuk pintu bilik kamu tak adalah bilik kamu dia ketuk kat WhatsApp lah kelas bangun pukul 8 pagi kelas dah start. Okay, so kita ada Cik KI here. Okay, Cik KI ada tak buka muka sikit? Okay, kita ada Encik Izan. Okay, ni Cik Izan, kita punya pakar sistem, okay, sistem development. Okay, ni Cik Fendi ataupun Syekh yang apa ni ustaz baca doa kita tadi, and then yang suka buat saya tak tahu simbol apa kat ini Cik Roslan kita. Cik Roslan ni dia memang have fun sikit okay, dan saya Zul Azizi. Okay, ni Cik Roger, Cik Roger Kanda. Okay, boleh ingat dan ingat sebab InsyaAllah lah dalam semester akan datang ni mungkin kita akan dapat berjumpa lah Okay, ni Kak Zaizal, Puan Zaizal kita, Zainul Rashid. Okay, ni Madam Nawal. Madam Nawal baru saja berpindah. Okay, so kamu tak sempat jumpa. Mungkin ada yang tak ada dalam ni, kita ada 18 orang. Kita ada 17 orang pensyarah di Raup ni. Okay, mungkin ada yang nanti next slide mungkin ada, ataupun bagi yang tak sempat masuk, saya minta maaf banyak Okay, ini Madam Nozalina Ismail. Okay, ni Madam Zaza. Okay, Madam Zaza kita pun baru berpindah ke Dengkil, okay, bersama Madam Nawal. Okay, okay, ni our newlyweds, okay. Okay, Madam Aisyah kita, okay, yang bakal melahirkan baby baru tak lama lagi, kita doakan dalam sebulan saja lagi. Okay, ni Madam Rosalinda. Saya tak tahu kenapa dia nak curah air ke Madam Aisyah. Okay. Okay, ni Miss Ju kita selaku kita punya baru saja memindahkan jawatan koordinatornya kepada saya. Okay, saya tak tahu kenapa. Okay, next kita ada Sir Azim. Okay, pandanglah dan ingatlah. Okay, tiru macam saya. Okay, Madam Afika kita. Okay, and then TS Nora Fizal. Okay, ini Dr. Aisyah. Dr. Aisyah tak ada malam ni. Okay, kita doakan Dr. Aisyah sihat. Ada sedikit glitch. Okay, ini Sezul kita, Sezul Kifli kita. Okay, yang ni masa okay, masa dia interview, so nampak handsome sikit lah. Sekarang pun handsome lagi lah. Okay, kekal handsome. Okay, ni Dr. Ahmad Kamal kita dan Taiko kita, Dr. Razulaimi. Okay, and then
minta maaf kalau dia ada lagi tak yang missing okay. Dan kita ada juga pensyarah-pensyarah di UiTM Jengka seperti RJ, okay, Waslan Jamaluddin, okay, Kak Ita, okay, Ana Salwa dan lain-lainnya. Okay. Okay, so inilah kami, okay, yang para pensyarah, pelajar-pelajar baru dah ingat ke belum? Muka-muka pensyarah you all nanti. Kang nanti, kelas ni dengan siapa Want to Seek ni dengan siapa? Dengan Madam Aisyah. Hanya membayangkan tudung je kan? Kan tak kenal kan? Lepas tu bila mengajar pula tu, masing-masing tutup muka, okay? Okay, so selepas tu, okay, mari kita lihat. Okay, ni dia nama-nama pensyarah kita serta kepakaran masing-masing. Okay, boleh usah-usah mana yang senior. Okay, for now pun you all boleh dah tengok-tengok ni. Mana dah tahu kan, masa kat SPM hari tu you all memang dah ada buat machine learning ke, AI ke kan. So that you all dah tahu dah pensyarah mana yang you all boleh buat projek nanti waktu part 3 ke kan. Bila dah ada dah ada projek sebab kita ada subjek-subjek yang memerlukan kita buat projek Okay, so ini dia Cik Juhaida, Cik Fendi, okay, ada yang buat cloud computing, ada yang buat machine learning. So kita pensyarah kita datang dari pelbagai bidang pelbagai bidang dan masing-masing ada kepakaran masing-masing. Okay, jika anda minat sesuatu bidang tu, mungkin boleh datang ke bilik lecture untuk discuss idea dan sebagainya. Okay, untuk pengetahuan, student juga boleh come out dengan idea dan kita boleh masuk pertandingan. Kita panggil IID Innovation and Invention. So that's why saya letakkan kepakaran di sini. Okay, so that you all dah nampak lah daripada part 1 lagi you all dah nampak. Okay, you all nak deal dengan lecture yang mana. Okay, so itu dia nama-nama pensyarah kita. Okay, tadi kita dah tengok pensyarah. Okay, so now I think most of you dah tahu lah kan campus kita macam mana. Tapi nak tunjuk jugalah bird eye view dia So ini college. Sorry. Sebenarnya saya bawa baik demam ni. Okay, so ini kamu daripada Bentong, daripada KL, nanti masuk kat sini ialah polis bantuan kita kan. So ini college siswa, ni college siswi. Ini dewan makan, okay. InsyaAllah lah adik-adik part 1 kita nanti insyaAllah kita akan dapat masuk nanti. Okay, ni kena bayangkan lah, awak kena terbang, bayangkan kan. Okay, bangunan kelas kita dekat sini yang warna oranye ni, okay. And then biasanya kelas kita dekat level 2, level 3, level 4, okay macam tu. So dekat kita ada beberapa lab, kita ada Mac, Apple Mac punya lab, okay. Bilik pensyarah dekat bahagian yang warna putih ni, level 5 dan ke atas. Okay, so bila kita tengok, okay, ini pula dewan kalau you daripada sini, you pandang ke sini, ini pula dewan titiwangsa kita buat event kita sepatutnya kat sini kalau ada event-event besar kan, kita pernah panggil Catwiz kan, kita pernah UiTM pernah panggil Astronaut Malaysia, okay, semua event tu kat sini lah dekat yang sini Tapi sekarang ni kalau awak nampak yang kemah ni, kenapa saya? Sebab ini dewan kita dijadikan PPV untuk daerah Raub, okay, PPV tempat orang vaksin tu. Okay, so jika kamu berada di sini, okay, bila kamu pandang belah kanan tu, ni special sikit. Ni special sikit. Ni Sir Roger ambil gambar ni. Saya ni lah, nanti saya bagilah dia kredit seposen 2. Okay, so kalau kamu lihat, okay, nampak kan tanda-tanda merah ni kan? Specialnya kelas, alamak kelas lah pula. Okay, specialnya nanti kan kat sebelah UiTM ni akan ada exit tau. Okay, daripada siapa yang pernah pergi Bentong kan, nak pergi Kelantan, nak pergi Kuantan tu, you all dah ada exit daripada selepas tol Karak tu, terus masuk kiri and then straight dia akan tembus ke sini. Dah tak perlu lalu Bandar Bentong. So memang laju Saya dah lalu. Siapa dah lalu angkat tangan? Cik. Dia siap ada apa tu Azim? Terbelah dua kan? Dia punya highway tu terbelah dua. Tengah ada bukit besar. Woi, pelik. Dekat highway ada bulatan. Dekat highway ada bulatan roundabout memang pusing kat situ. So memang nice lah So dia akan tembus kat sini. So InsyaAllah kalau kamu sempat nanti highway ni siap, maka senanglah kita. Okay, so dekat belah sini lah betul-betul sebelah ni. Tapi dia tak ganggu pun, dia tak ada bunyi bising semua, dia okey lah. So itulah kampus kita. Okay, selamat datang ke UiTM Raub. Welcome.
Okay, for bagi yang um, bagi yang tak aware, okay, bukanlah tak aware, maksudnya macam untuk pengetahuan semua, okay, kita ada 108 pelajar kita. Alhamdulillah kita baru tambahan 2 orang pelajar. Hari tu masa you all berorientasi kan, EDU 5.0 semua 106, but now kita ada 108. And then kita ada part 5 yang part 1 108, part 3 169 yang batch Abang Afnan you all tu. And then kita ada senior kita yang tengah berpraktikal sekarang seramai 171 lebih kurang, 170 lah. So lebih kurang kita ada lebih kurang dalam 486 pelajar, okay, dekat kampus kita ni. So okay lah, dekat ramai. Okay, so now back to the stories lah. Okay, so seperti yang kita tahu lah, semua orang, I hope semua yang ada pada hari ini memang bercita-cita dan memang memilih untuk masuk program Diploma in Computer Science. Okay, so program ni telah diacu, telah didesign, okay, with a holistic to produce a holistic student, not only be able to be expert in computer science field, but dalam program ni juga kita juga ada subjek-subjek universiti yang lain seperti English, kita ada CTU, okay, and then kita ada co-curriculum, extra curriculum, mathematics dan sebagainya, okay. So CS things, yes, kita akan belajar lah basic computing, programming, operating system, networking, database, multimedia, security dan lain-lainnya, okay. So by the end of this program kan, okay, kita kena tengok adakah kita dilahirkan sebagai seorang mahasiswa yang komplit ataupun holistik dari segi, bukan saja dari segi ilmu tapi sahsiah diri lah, yang boleh membawa kepada boleh membawa membantu dalam perkembangan ataupun the development of the country, okay. So itu yang kita mahukan, okay. Alright, so you all semua dah tengok, okay, kita punya plan structure untuk CS 110 ni, okay. Dekat EDU 5.0 saya dah terangkan, dekat bersama PA pun kita dah discuss, okay. So kalau kita lihat dekat sini, okay, setiap part tu dia ada subjek-subjek yang you all perlu ambil Ni saya ambil yang latest punya plan ID lah Okay, so kalau you tengok dekat sini bukan saja CS tapi ada juga ELC iaitu English dan Mathematics dalam satu-satu semester tu. Okay, ada juga curriculum yang you all kena ambil. So pastikan sentiasa refer to the plan ID. Okay, so kalau kita tengok dekat part 5 nanti kamu akan pergi ke LI. Okay, so ini kita tak perlu discuss banyak. Okay, so apa yang kita akan belajar kelas kat sini dalam CS Formasi Go dalam melahirkan kan. So kita tahulah kan dunia sekarang ni sangat bergantung kepada teknologi. Okay, so dia dah jadi macam satu tanggungjawab untuk kita. Kalau dulu tu doktor tu dia dah jadi fardu kifayah kan, sebab kita kena belajar ni. Kalau tak nanti kan perempuan siapa nak handle kan, kalau orang sakit siapa nak handle, orang meninggal siapa nak handle kan. So dia dah jadi bila kita dah di-assign dengan course ini, dia dah jadi macam satu challenge, satu tanggungjawab untuk kita kan untuk belajar bersungguh, okay, grab all the technology, all the information and all the knowledge, and then bila kita keluar nanti, at least kita boleh menyumbang kan, sebab nanti kita akan tengok bidang kerjaya dalam komputer ni dia bukan saja programming ataupun database saja, tapi dia lebih meluas. Okay, dan ni sekarang kita panggil servicing. Kita belajar komputer ni untuk membantu bidang lain. Contohnya financial kan, financial, banking, oil and gas, apa lagi, insurance, healthcare kan, kita cemas sejahtera tu. Kalau orang IT ni kita belajar sambil lewa main-main ke apa kan, itu yang kena hack kan, kena apa, apps jam, data leak, itulah dia so itu impact dia, okay. So that's why saya cakap tadi dia dah jadi macam satu tanggungjawab lah untuk kita belajar all of this. Kalau you tengok kat sini kita ada
kita ada computer organization, multimedia, kita ada object oriented programming OOP, kita ada database, digital logic, computer security, information system development, okay, kita ada computer network, visual programming, data structure, discrete math dan sebagainya. Okay, so insyaAllah nanti yang ni saya minta saya bagi ke Aktan untuk upkan ke IG kita. Saya nampak tadi belum lagi up. Okay, so lepas kita dah, macam kita cerita tadi kan, kita dah anggap course yang kita dapat ni sebagai destiny kita, dia sebagai tanggungjawab kita kan, okay, untuk membantu Malaysia kan. So sebab sekarang ni orang dah fikir moving forward kan, sebab zaman pandemik ni semua, macam mana nak survive, macam nak survive in business, macam mana nak survive, dia macam tu kan. So moving forward, kalau kita tengok kalau you search, saya sempat buat search tadi, saya tengok dekat JobStreet, the 8 most in demand jobs in Malaysia for 2022, number one is information technology atau software development lah. Okay, IT ataupun CS lah. So nampak kepentingan dia, dia memerlukan designers, programmer, system analyst, cyber securities, dan ini pula bila kita tengok dekat universiti luar, Franklin University, dia dekat website mereka juga dia mengatakan the 6 fast growing career path for graduates dalam 2026. Maksudnya masuk, kalau lepas you all habis diploma, you all ambil degree dekat UiTM Shah Alam, dekat UiTM Jasin, and then 2026 you all graduate tu, inilah dia job-job yang memang growing career career path you all. Okay, so kalau kita tengok kat sini, software apps development, software application developer, web developer. So tapi you all kena tahulah setiap field ni web developer, dia ada dua, satu static web, satu dynamic web. Software app developer dia ada, nanti you akan belajar Java, mobile apps, tu bentuk-bentuk apps nanti. Okay, ada, kalau tak boleh pergi programming pula, don't worry, okay. Sebab kita ni dilahirkan, ada orang yang memang mahir programming, memang otak dia untuk programming, otak dia otak presentation, visual kan. Don't worry, kita ada feel lain. Contoh kalau you rasa bila you ambil subjek database nanti, you rasa macam wah best lah database, I rasa macam senang lah buat database ni, bila I nampak je use case ni, I dah nampak table apa diperlukan kan, berapa columns diperlukan, tu you boleh jadi database administrator. Okay, so database administrator ni banyak. Okay, you boleh ambil Oracle certified. Okay, kita ada IBM DB2 certified, and then kita ada JBoss. JBoss lah. Dululah zaman saya lah JBoss. Kita ada Oracle and MySQL punya. Okay, so banyak lah. So maksudnya kita panggil vendor. Setiap vendor ni, vendor yang keluarkan database ni, dia ada certification dia sendiri. So bila you search dekat job seat tu, you search database administrator, nanti you nampak lah requirements untuk job ni, apa certification yang diperlukan, dan dekat situlah you kena spend sikit, ambil certification dia, okay, dalam 1,500 macam tu, sit for exam. So that's the tweaks lah. So ada juga yang berminat dalam bidang network and security, information security analyst, you boleh jadi security consultant, security analyst, okay, penetration tester, ethical hacker. So itu dalam bidang information security analyst. Okay, sini awak tengah ambil security sekarang ni, dan memang tengah semangat lah, laju je masuk kelas, tak ada, jarang nampak skip so far. Okay, and then ada juga yang computer network architecture ni, kalau dari segi gaji lah kan, network dengan security, you all boleh demand. Okay, sebab macam saya cakap tadi, network ni dia perlukan dedicated certification, certified, dia macam tu. So itu dia, you all boleh join kita network security, architecture, computer system analyst, dan lain-lain lagi. Kita ada software tester, kita ada project manager, kita ada team leader dalam project IT. So banyak lagi kalau you rasa you ni memang suka presentation, okay, talk with the client, and then you kena ambil PMIT lah, project management in IT punya certification. Itu dia. So kenapa saya dengan Peluang Kerjaya, so that you all ada goal, bila ambil CS ni you all ada goal, bukan study untuk exam, tapi you all study untuk, macam saya cakap tadi, untuk challenge ataupun untuk bantulah, untuk bantu negara kan. Sebab lepas ni kan,
Kalau you tengok sekarang ni isu dia apa? Food Panda charge 40%. Food Panda charge 40%, okay, on the vendor. Maksudnya kedai makan tu kalau harga dia RM10 dia kena tambah letak RM14. So kita tak ada option. So you all boleh come out dengan halo je kan. Kan? Apa lagi? You all punya app sendiri kan, which is cover kau. Dia macam tu. So itulah the software app developer. Okay, so itu bidang kita. Okay. So bukan nak belajar saja kelas, kita bukan nak aim for the career juga. Aktiviti pelajar juga kita kena buat, kita kena join. Okay, jangan wah aku dah pandai, pointer aku saya lepas dah, fall flat. So apa ni aktiviti student, tak payahlah join, aku nak study. So itu juga tak digalakkan sebab dengan aktiviti ni you all akan belajar teamwork, communication skill and how to diplomasi diplomation macam mana nak berinteraksi dengan orang. So this is antara aktiviti pelajar yang kita dah buat semester lepas. Okay, kita nak equip pelajar dengan out of the class lah. Kita panggil kita punya alumni ni semua sini-sini you all ni yang dah buka company. Okay, Klazi ni sini-sini you all ni yang dah buka company. Ini sini you all dekat Jengke, dah jadi IC security analyst dekat IT security specialist dekat bank negara. Okay, so kita panggil mereka and then kita bagi tak berkongsi pengalaman. Okay, alamak saya cakap seseorang, saya takut saya cakap seseorang ni. Cuba bagi simbol sikit. Semua dengar masih lagi online saya? Dengar sir, dengar. Alright. Dengar, saya dengar. Mana suara student? Tak ada suara student pun. Dengar. Dengar saya. Okay. Dengar. Ada. Okay. Sebab saya pernah kena tau. Saya cakap seseorang kan macam tu kan. Kawan-kawan lain semua gelakkan saya. Okay. Okay, so kita kalau zaman face to face, kita ada buddies to buddies. Okay, di mana kalau kita ada program di mana kalau you all ada masalah dengan pembelajaran, you all boleh, kita akan buat program untuk you all dan sini kamu akan bantu kamu mengajar kamu. Dia bukan lecture lah lagi mengajar. Dia dah sini kamu yang mengajar. So tu buddies to buddies, okay. And then zaman ODR ni kita ada virtual tuition. So program-program ni macam saya cakap tadi, kalau lecture conduct, lecture so subscribe, so hadir, maka kamu kena hadir lah. Kalau tak nanti bosan. Bangun pagi pergi kelas, lepas tu buat assignment. So you all kena ni lah. And then nanti di setiap subjek tu nanti akan ada group project okay. So kita galakkan sentiasa buat Google Meet. Buka kamera, okay. Participate, okay. Participate sebab kita tak nak kita dah zaman ODL ni kita dapat info di mana ODL kan, so semuanya maya tak nampak muka. Group project pun senyap dia masing-masing, so seorang yang buat. So dekat sini agak bahaya sebab mana yang tak participate, most probably nanti kita akan lecture boleh tolak markah, okay. Okay. So ada yang boleh dapat 0, okay, ataupun dia kena buat seorang-seorang dan sebagainya, okay. Tapi team leader tu kena inform cepat lah lecture, okay. So kita juga sepatutnya ada community service, kita minta service, kita ada program pre-graduation. Pre-graduation ni maksudnya macam bila senior awak nak graduate part 5, okay, kita akan buat dinner tau. Dinner kan, kita pernah makan kat KL kan, dekat restoran kat KL, dekat Dewan. Kalau tak pergi KL pun kita buat Dewan dia macam tu, okay. So untuk aktiviti pelajar ni, okay, semua part 1 dah follow belum MyTech punya IG? Okay, sila follow sekarang, okay. Okay, sebab okay, MyTech punya IG iaitu club kita punya IG. Okay, siapa yang belum follow? Okay, Afnan apa yang instagram.com search MyTech Pahang kan? Search MyTech Pahang. So tu dia. Yes, jom follow MyTech Pahang. Okay, follow. Okay, so ini dia antara lain. Dia bukan yang skema je, ni nampak macam skema kan. Kita ada juga game teman. Okay, kita ada MyTech Talk. Okay, kita ada sometimes kita akan discuss lah pasal topik-topik
Ada game, okay, siapa yang memang previously memang pernah masuk tournament, so you all boleh continue continue dekat UiTM Raup ni. So kita akan sentiasa buat lah e-sport ni. And then sometimes kita buat MyTech juga akan buat pertandingan, then boleh compete siapa yang boleh buat design, okay. Kita memerlukan talent designer dalam sesuatu batch setiap batch tu designer maksudnya dia suka main dengan Illustrator, Photoshop macam tu Kita memerlukan yang suka techie, set up network dia macam tu. Kita perlukan yang boleh set up game, okay, boleh conduct game punya tournament. So macam tu. So siapa yang ada skill-skill macam ni boleh bagi tahu Afnan untuk kita hire lah. Okay. Alright. Okay, so next ODL. Okay, saya nak peringatkan sekali lagi, sekarang ni zaman ODL, okay, online learning. But I think most of us already experience this. Walaupun you all daripada SPM, cikgu-cikgu SPM mesti dah buat kan. Okay, so cuba tengok ni. Okay, cuba bayangkan ni SAMR model daripada Ruben. Okay, advance tak? 2010 lagi dia dah fikirkan benda ni tau. Okay, sekarang ni kelas, kita UiTM punya platform kita ada UFuture. Kelas kita semua ada kat situ. So please make sure you all masuk dekat group masing-masing So maksudnya kalau you all CS110-1A, please make sure you masuk group tu. Kalau ada dengarkan kawan yang tak masuk lagi, sila pastikan mereka masuk. Share the link, okay. So WhatsApp group atau Tele group, and then UFuture ni is a must sebab attendance kita dekat sini, assessment kita pun most probably dekat sini, okay. And then some of the lectures will have their own YouTube channels. So please ask whether or not they have their own YouTube channel, okay. And then the Google Classroom pun ada lecture yang ramai pakai Google Classroom, okay. And then Google Meet, okay. Then online assessment kita pun secara online, okay. Nanti you akan experience that in UFuture for your first quiz maybe. And then yang paling penting dalam ODL dan online learning ni, kita nak you all self learning, okay. Learn to self learn bermaksud kat sini UiTM memang tak galakkan pun. Kelas tu 2 jam, kita bagi you all talk 2 jam tau. Okay. Dia bagi 15 minit, 20 minit dia. Okay. Kalau sebab kita tak nak student, ialah ada yang network problem kan semua kan. So that's why lecture come up dengan YouTube channel, video recorded dan sebagainya. Okay. So, dekat situ, you all ada lebih masa untuk self learn sepatutnya. Okay. Alright. So kalau tengok kat sini dalam model ni, tengok contoh kalau note taking kan, selama ni kita ambil ambil nota biasa-biasa. Tengok dia punya evolution macam mana. Kalau kita dah sampai redefinition, okay. Note taking daripada ambil dekat pen tu, sekarang ni sepatutnya notes you tu dah boleh share dengan lecturer dah boleh edit dah you punya note. Nak tambah ke apa ke, dia macam tu. Tu baru note taking. Kan? Right? So, itulah dia. Online learning akan berubah. So, be ready for that. Okay, and then equip yourself with all the latest tools lah. Siapa yang pakai Mac, Apple ecosystem ataupun Android ecosystem, app sangat banyak. So, kalau kamu nak tengok yang ni, boleh tengok. Contoh kalau file sharing dulu, memang real lah. Dulu kita send by email kan. Kami dulu disket lah, hantar assignment disket. Lepas tu degree pernah lah sikit. Ataupun master dulu pernah lah hantar by email. Lepas tu now kita hantar by 2017, 16, 15, kita minta student hantar by Google Drive. Okay, but now macam mana? Alright, so tu dia. So kita tak ada dah print kan, print assignment ni semua. Same goes to assessment dan lain-lain. So ODL kita pun akan evolve. Okay, so kalau boleh kita tak nak lah ada lagi yang macam masih tak boleh move on lah kan, ODL saya nak face to face juga. Memanglah semua orang nak face to face kan. Selagi mana kita tidak boleh melakukan face to face, kita kena face the reality. Okay. Alright.
Kita banyak session lagi ni. Okay, next. Okay, saya nak ingatkan lagi student baru dan student lama, student baru dan student apa nak panggil lama kan kecil hati pula kan Nana Afnan kan. Student ni lah kan yang dah matang sikit kan. Okay. So, semua pelajar akan di-assign dengan penasihat akademik ataupun PA dalam program mentor mentee. Okay, so ini dia task ataupun the purpose of penasihat akademik. Say, if you have any problems most of the problems even cinta pun dulu kami pernah terima kan. Okay. Nangis-nangis kat bilik tu biasa. Zaman face to face. Cinta babe. Okay. So penasihat membantu merancang plan pengajian pelajar. Okay. For example macam nak drop course. Okay. Saya kalau ada yang repeat perlukah ambil sen ni atau sen depan. Okay. Apa lagi? Perlukah extend ataupun boleh habiskan time tu juga. Okay. Tak boleh nak drop. Dia macam tu. Okay. Nak buka kota. Dia macam tu. So boleh refer most of the cases you all kena berjumpa dengan penasihat akademik dulu dan ada certain sistem restriction tu PA tak boleh buat dan biasanya barulah akan refer kepada koordinator ataupun HEA. Okay, so selain penasihat kita memantau ni senior pun jangan ingat you all dah lepas kalau saya dulu rajin je, tiba-tiba saya PM, kenapa pointer jatuh, tu memantau lah tu. Kan sebab kami PA boleh tengok result you all. Okay, result keluar je, wah kita boleh filter by PA semua result. Dia siap boleh compare lagi before and after. Sem lepas, sem baru ni. So kami nampak lah perubahan dia naik atau turun. Okay, so PA biasanya akan memantau okay, peperiksaan ataupun result. And then sebagai orang tengah, okay, dalam isu-isu kewangan, proses permohonan dan sebagainya. Okay, dekat sini saya nak ambil kesempatan untuk remind mentee PM Dr. Rahmah, mentee Madam Zazalina dan Madam Nawal boleh check balik dalam sistem sebab penasihat akademik kamu sudah berubah. Okey, sebab 3 orang pensyarah kita ni sudah berpindah. PM Dr. Rahmah sudah berpencen. Sila pastikan you all ada PA baru dan jangan tidak perlu jangan refer to the PA yang lama. Okey, kalau tak pasti bukan jangan kongsi. Kalau tak pasti tanya saya, nanti saya akan check kan. Tak saya yang assign. Tapi saya tak boleh ingat semua. Okey. Last but not least, this is the new one, the latest one. Okay, dalam pembudayaan dalam melaksanakan ODL, okay, so kita dapati perlunya satu model yang dipanggil model adab. Okay, ADAB. Okay, dia tak lain dan bukan just untuk memastikan hubungan antara kita, antara manusia dan hantu Tuhan berjalan dengan baik. Okey, dan kita dapat menjalankan ODL dengan tenang dan mencapai objektif lah. Okey. Dan kita juga nak, kalau model ODL ni dia juga nak mewujudkan persekitaran yang menghargai ilmu, cinta ilmu, menyayangi ilmu, suka ilmu pengetahuan dan memupuk budaya rendah hati untuk mencari ilmu. Okey, sebab during ODL ni kita tak tahu pensyarah tak boleh nak control ke semua 30 orang student. Okey, kita tak tahu. Kita tengah mengajar ni mereka student pay attention ke tak? Student dapat ke tak? Pensyarah risau sebenarnya. Kami risau. Okey, kami risau. Tapi kami dah jalankan tanggungjawab kami lah. Okey. Kami mengajar bersungguh-sungguh, menulis, membuat video dan sebagainya. So, tanggungjawab student, ini dia. Adab-adab pelajar terhadap diri kamu dan ada juga adab-adab pelajar terhadap pensyarah. Okey. InsyaAllah nanti saya suruh
Afnan share ke dalam group student dan juga ke dalam MyTech punya IG, insyaAllah. Okay. Antara lain yang menarik minat kita untuk kongsikan di sini, pastikan adab pelajar terhadap pensyarah, menghormati pensyarah melalui tutur kata dan perilaku yang baik. Okey, menambati masa dan menghormati masa pensyarah. Okey. Sebab zaman kalau face to face tu, bila kelas dah start tu, nanti kan, kat dalam kelas nanti kamu akan nampak lah, dah pukul 4.30 ke 4.45 ke kan. Masih lagi ada yang baru masuk, ada macam tu. Itu yang maksudnya menepati masa. Menghormati ruang kerja pensyarah. Okey, committed dan tekun dalam pembelajaran. Okey, pelajar juga sentiasa berterima kasih kepada pensyarahnya. Pelajar mengutamakan pensyarah dalam pelajarannya agar memperolehi barakah dalam ilmu dan kehidupannya. Pelajar menyatakan perbezaan pendapat secara matang, berhemah dan bijaksana. Pelajar hendaklah sabar dengan sifat dan ketegasan pensyarahnya. Sebab kita faham ada pensyarah yang memang betul-betul nak all out, nak student dia very successful, so dia agak tegas. Okay, no play-play. Memang ialah manusia pelbagai kan, ada cara masing-masing. Menjaga kebersihan dan kekemasan diri di hadapan pensyarah dan tidak segan bertanya dan tidak menyampuk tanpa izin ketika kelas berlangsung. So ini dia latest model adab yang student perlu tahu. Okay, banyak lagi yang kita kena instill, kita kena feel, okay, model adab ni. Okay, ini UiTM punya, bukan CS punya. So kita nak semua student UiTM ada sifat-sifat ni sebab kita nak come up dengan mahasiswa yang holistik dan bersahsiah. Teknologi tu adik kita pun boleh belajar, betul tak? So what the difference between orang yang masuk universiti dan tidak masuk universiti, benda-benda macam ni lah, uniqueness kita. Okay, so these are important links. Kalau ada yang masih tak capture, okay, boleh screenshot. Kita ada eFuture Aims, kita ada EQPS. Okay, peperiksaan akhir semester lepas, tipsnya untuk subjek yang you ambil semester itu, okay, sila pastikan you practice last past year exam lah. Okay, macam tu. Okay. And then nombor 5 ni agak penting juga, academic calendar. Zaman ODL ni dia agak bertukar-tukar sikit. Okay. Okay, and then another tips untuk part 1 kita ataupun senior kita bila masuk degree pun dah boleh amalkan ni. Okay, sila pastikan dekat part 1 ni kita aim high dekat kita punya CGPA tu. Okay, kalau kita start low, dia nak naik tu susah. Okay, tapi kalau kita dah awal-awal pointer kita cantik 3.5, 3.8, nanti bila mana SEM 2 subjek-subjek makin susah, mungkin ada sedikit jatuh, tapi dia akan jatuh 3.8, jatuh ke 37 jadi 3.65, 3.5 dan end up ni you all masih 3.3 ke atas second class upper. Okay, so tu dia. So part 1 ni jangan ingat kita dah honeymoon, dah lepas SPM, kita dah dapat universiti, kita dah secure. Dah bagi tahu satu kampung, kita dah masuk UiTM. Yeay. Tak, belum lagi. Okay, belum lagi. So part 1 dan part seterusnya lah kena maintainkan pointer you all. Okay. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih.